Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar cikgu dari seluruh Malaysia? Jadi pelajar-pelajar, cikgu akan teruskan sesi pembelajaran kita dan untuk kali ini kita akan belajar karangan bahagian A 3 fokus. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita akan didedahkan sekali lagi kaedah untuk mengenal pasti sama ada bahan rangsangan yang diberikan itu membincangkan tentang fokus yang mana satu. Untuk kali ini kita akan membincangkan kepada ketiga tiga fokus dan jangan lupa konsep yang kita gunakan ialah KFC. Baiklah pelajar-pelajar, saya akan tunjukkan bahan rangsangan yang akan kita bincangkan untuk kali ini. Saya mahu pelajar-pelajar kenal pasti apakah fokus yang cuba disampaikan berdasarkan bahan rangsangan tersebut. Pelajar-pelajar, masih ingat ataupun tidak formula-formula yang telah pun cikgu terangkan pada video yang lalu? Jika boleh, pelajar-pelajar cuba imbas kembali apakah formula tersebut. Baiklah, mari kita ulang semula. Formula untuk menulis perenggan pendahuluan iaitu atacap. Formula untuk menulis perenggan isi IMCT. Manakala untuk menulis perenggan penutup pula, apa dia pelajar? Ya, betul, kacah. Jadi kita akan gunakan kemahiran-kemahiran ini untuk kita membina perenggan-perenggan berdasarkan kepada bahan rangsangan yang akan kita bincangkan selepas ini. Perlu diingatkan, formula-formula yang cikgu diberikan sebentar tadi adalah sebagai panduan sahaja. Tetapi untuk penulisan kali ini, kita akan gunakan berdasarkan kreativiti penulisan masing-masing. Sebelum kita mula menulis, saya ingatkan kembali, pelajar-pelajar perlu menulis 5 perenggan dan sebanyak 150 sehingga 200 patah perkataan. Sudah bersedia? Mari kita lihat bahan rangsangan berikut. Baiklah pelajar-pelajar, bahan rangsangan yang pertama adalah dari PPIK USM Pulau Pinang. Sila baca bahan rangsangan tersebut dan kenal pasti apakah fokus yang cuba ditampilkan melalui bahan tersebut. Aktiviti menjamu selera sering menjadi aktiviti kegemaran para pelancong semasa percutian. Makanan di sesuatu destinasi bukan sahaja dapat meningkatkan pendapatan penduduk di kawasan sekitar, malah ia dapat dijadikan dorongan kepada seseorang untuk mengunjungi semula kawasan tersebut sekaligus meningkatkan nilai tambah kepada destinasi itu. Faktor keselamatan juga dikatakan akan mempengaruhi kunjungan pelancong. Hal ini dapat dibuktikan apabila keselamatan adalah sumber pertimbangan utama para pelancong dalam pemilihan sesuatu destinasi. Baiklah pelajar-pelajar, mari kita lihat bahan rangsangan yang kedua. Bahan rangsangan yang kedua merupakan satu infografik tentang kepentingan industri pelancongan. Ada 6 kepentingan yang telah pun disenaraikan melalui infografik tersebut. Mari sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, memangkin ekonomi. Yang kedua, merancangkan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, budaya dan alam semula jadi dihargai. Yang keempat, menarik pelabur asing. Yang kelima, wujud kesan berganda dalam pelbagai industri. Dan yang keenam, menjadi wakil perpaduan antarabangsa. Bahan yang kedua ini adalah sumber daripada internet juga, iaitu ipendidikan.my. Seterusnya pelajar, kita saksikan pula dan kita analisa bahan rangsangan yang ketiga. Bahan rangsangan ini adalah koleksi syair CZ 2021, syair Mari Melancong. Malaysia kaya pelbagai budaya, marilah melancong di negara kita. Penginapan selesa, makanan terjaga, pelancong suka, rakyat gembira. Sistem pengangkutan bertaraf antarabangsa, bertambah mudah pelancong meneroka. Lokasi menarik, panjang senarainya, menjadi kenangan sepanjang masa. Baiklah pelajar-pelajar,
Setelah kita menganalisa 3 bahan rangsangan ini, cikgu akan memberi panduan kepada pelajar untuk menulis karangan ini. Jika sebelum ini kita menulis karangan berdasarkan kepada formula-formula yang diberikan, tetapi untuk kali ini kita akan menulis dengan kaedah yang sedikit berbeza. Untuk perenggan pendahuluan, kita akan masukkan faktor-faktor. Untuk bahagian isi pula, kita akan masukkan 3 kepentingan, dan untuk perenggan penutup, kita akan menulis tentang langkah. Ini juga adalah salah satu kaedah penulisan yang diterima pakai setakat ini. Oleh itu, pelajar-pelajar jangan risau sama ada anda menggunakan konsep yang saya ajar sebelum ini ataupun dengan kaedah sekarang, kedua-duanya masih diterima. Tapi, apa yang penting, pelajar-pelajar gunakan semua bahan dan informasi yang diberikan daripada ketiga-tiga bahan rangsangan. Baiklah, sebelum kita menulis, mari kita keluarkan isi-isi penting daripada bahan rangsangan yang telah pun diberikan tadi. Kita lihat bahan rangsangan yang pertama. Pada pendapat para pelajar, apakah fokus yang cuba ditampilkan untuk bahan yang pertama ini? Ya, untuk bahan pertama ini, kita akan berbicara tentang faktor pelancongan. Apakah isi pentingnya? Sama-sama kita cari. Yang pertama, pelancongan aspek penting. Dan yang kedua, antara tarikannya ialah makanan yang sedap dan faktor keselamatan dan keamanan. Jadi, dua informasi ini kita akan masukkan dalam perenggan pendahuluan. Jadi bagaimana untuk kita membina perenggan pendahuluan? Cikgu akan berikan ayat contoh. Dasawarsa ini, sektor pelancongan di negara kita semakin berkembang pesat. Antara faktor penarik kepada pelancong termasuklah makanan yang menyelerakan, keselamatan yang terjamin serta lokasi yang menarik seperti Cameron Highland dan Pulau Tioman. Persoalannya, apakah kepentingan sektor pelancongan kepada negara dan masyarakat? Para pelajar sudah pasti dapat mengenal pasti ayat-ayat yang telah pun cikgu berikan sebentar tadi. Ayat yang pertama adalah ayat topik. Yang kedua adalah isi daripada bahan rangsangan yang pertama ditambah dengan sedikit contoh yang boleh kita dapati daripada bahan rangsangan. Dan ayat yang ketiga adalah ayat tanya. Jadi, inilah bentuk ayat yang akan kita tulis untuk perenggan pendahuluan ini. Baiklah para pelajar, mari kita menganalisa pula bahan rangsangan yang kedua. Bahan rangsangan yang kedua ini membincangkan tentang kepentingan sektor pelancongan kepada Malaysia dan juga kepada masyarakat. Dalam infografik ini terdapat 6 kepentingan yang telah pun disenaraikan. Tetapi kita hanya guna 3 sahaja. Oleh itu, pelajar bebas untuk memilih antara 3 daripada 6 faktor kepentingan sektor pelancongan yang telah pun diberikan melalui infografik tersebut. Baiklah, mari kita sama-sama analisa semula apakah informasi yang boleh kita perolehi daripada bahan infografik yang kedua. Kepentingan perdana sektor pelancongan adalah sebagai pemangkin ekonomi. Melalui pelancongan, kerajaan akan memperoleh pendapatan melalui cukai. Pada masa yang sama, rakyat di negara kita yang mengusahakan industri ini turut berpeluang meningkatkan pendapatan. Jelaslah bahawa industri pelancongan amat penting sebagai pemangkin ekonomi negara. Nampak? Kita sudah selesai membuat perenggan isi yang pertama. Jangan lupa pastikan kita mengira patah perkataan daripada setiap perenggan yang telah kita tulis. Seterusnya, kita akan tulis juga isi ataupun perenggan untuk isi yang kedua. Masih lagi berbicara tentang kepentingan. Mari kita lihat isi yang mana pula yang akan kita tulis kali ini. Cikgu akan bacakan perenggan cadangan daripada cikgu. Selain itu, kepentingan sektor pelancongan yang seterusnya adalah untuk merancangkan pembangunan infrastruktur. Ini adalah ayat isi. Sekali lagi cikgu akan bacakan.
Selain itu, kepentingan sektor pelancongan yang seterusnya adalah untuk merancangkan pembangunan infrastruktur. Baiklah, seterusnya kita akan tulis ayat mengapa. Apabila sesuatu kawasan pelancongan hendak dibangunkan, sudah tentu beberapa aspek infrastruktur seperti jalan raya, sistem pengangkutan dan penginapan perlu dimajukan. Ayat ini ialah ayat mengapa disambung dengan ayat contoh. Sekali lagi, cikgu bacakan. Apabila sesuatu kawasan pelancongan hendak dibangunkan, sudah tentu beberapa aspek infrastruktur seperti jalan raya, sistem pengangkutan dan penginapan perlu dimajukan. Dan akhir sekali ialah ayat penegas. Oleh itu, pembangunan infrastruktur negara akan bertambah rancak. Nampak? Kita sudah selesaikan isi yang kedua menggunakan konsep IMCT. Sekali lagi cikgu ingatkan, kira jumlah patah perkataan untuk perenggan ini. Baiklah para pelajar, cikgu akan teruskan dengan sesi penulisan perenggan isi yang ketiga. Juga masih bercerita tentang kepentingan sektor pelancongan. Mari kita lihat apakah isi penting untuk kita tulis dalam perenggan ini. Cikgu akan bacakan ayatnya. Akhir sekali, sektor pelancongan juga penting untuk menarik pelabur asing. Negara yang dipenuhi lokasi tarikan pelancong serta pelbagai kemudahan sudah tentu akan menarik pelabur asing untuk melabur di negara kita. Sebagai contoh, jenama terkenal seperti Hard Rock Cafe melabur di pantai Desaru. Hal ini membuka peluang pekerjaan dan menjana pendapatan. Untuk perenggan ini, mari kita kenal pasti apakah ayat-ayat yang mengikut konsep IMCT. Kita mulakan dengan ayat isi. Akhir sekali, sektor pelancongan juga penting untuk menarik pelabur asing. Ini ialah ayat isi. Kita akan teruskan dengan ayat mengapa. Negara yang dipenuhi lokasi tarikan pelancong serta pelbagai kemudahan sudah tentu akan menarik pelabur asing untuk melabur di negara kita. Ini adalah ayat mengapa. Ayat yang ketiga ialah ayat contoh. Ayat contoh ini datangnya dari mana? Inilah idea yang perlu diberikan oleh pelajar sendiri. Jadi ayat cadangan daripada cikgu ialah, sebagai contoh, jenama terkenal seperti Hard Rock Cafe melabur di pantai Desaru. Ini adalah ayat contoh. Dan akhir sekali, kita akan tulis ayat penegas. Hal ini membuka peluang pekerjaan dan menjana pendapatan. Hal ini membuka peluang pekerjaan dan menjana pendapatan. Ini ialah ayat penegas. Maka pelajar, kita telah selesai untuk ketiga-tiga isi untuk perenggan kali ini. Seterusnya, kita akan beralih kepada perenggan penutup. Untuk bahagian perenggan penutup, kita akan gunakan bahan rangsangan yang ketiga. Bahan rangsangan yang ketiga memaparkan informasi tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan. Jadi, apakah kaedah penulisan untuk perenggan penutup ini? Kita akan mulakan dengan ayat yang pertama. Ini adalah contoh ayat cikgu. Konklusinya, sudah terang lagikan bersuluh terdapat pelbagai kepentingan sektor pelancongan. Ini adalah ayat kesimpulan. Kemudian kita akan teruskan dengan ayat cadangan. Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan perlu terus berusaha membangunkan pusat pelancongan dengan menyediakan sistem pengangkutan bertaraf antarabangsa dan menyediakan penginapan yang selesa. Pelajar-pelajar, sila lihat semula bahan ketiga. Daripada bahan ini, cikgu gunakan maklumat untuk dibuat ayat di dalam perenggan penutup. Cikgu baca semula ayat cikgu. Oleh hal yang demikian, pihak kerajaan perlu terus berusaha membangunkan pusat pelancongan dengan menyediakan sistem pengangkutan bertaraf antarabangsa dan menyediakan penginapan yang selesa. Kemudian,
kita sambung dengan ayat harapan agar kehadiran pelancong ke negara kita terus meningkat. Baiklah para pelajar, kita telah pun selesai menulis 5 perenggan. Mungkin ada pelajar yang sedikit keliru perbezaan penerangan cikgu kali ini dengan penerangan semasa video yang pertama. Video yang pertama, cikgu terangkan konsep-konsep ataupun formula untuk menulis perenggan pendahuluan, perenggan isi dan juga perenggan penutup. Perlu diingatkan juga bahawa patah perkataan adalah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Nanti ada juga pelajar yang tertanya, "Cikgu, karangan saya 210 patah perkataan. Adakah markah akan dipotong?" Setakat ini, kita akan memberi kelonggaran pertambahan ayat ataupun perkataan itu sehingga 210 patah perkataan. Namun, kalau terlebih daripada itu, cikgu minta maaf, mungkin markah anda akan menjadi kurang. Oleh itu para pelajar, cikgu ingatkan semula, untuk karangan bahan rangsangan ini ada 3 keadaan. Pertama, bahan rangsangan 1 fokus, bahan rangsangan 2 fokus dan bahan rangsangan 3 fokus. Bagaimana untuk mengenal pasti? Gunakan konsep KFC. Sebelum berpisah, cikgu doakan agar pelajar-pelajar cikgu akan terus berjaya. Jika tidak faham, kita bantu antara satu sama lain bertanya kepada guru-guru. Ibarat aur dengan tebing, sama-sama hidup, sama-sama kita berjaya. Akhir kata daripada cikgu, teruskan berusaha menjadi pelajar yang cemerlang. Teruskan bersama-sama dengan cikgu di Brainiac, kerana kami tetap memastikan kecemerlangan dan kejayaan pelajar-pelajar kami. Terus berusaha demi kejayaan bahasa Melayu. Terima kasih dan jumpa lagi.